Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okay geng, virus Perikatan Nasional. Bakal yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim keluarkan satu kenyataan. Malaysia dijangkiti virus perpecahan, kata Sultan Ibrahim. Sebab itulah daripada awal kita duk ulang virus Perikatan Nasional. Virus ni memang betul-betul bapa perpecahan. Memang dia nak wujudkan perpecahan. Dia nak asing-asingkan rakyat Malaysia. Dia nak asing-asingkan rakyat yang menyokong dia dan rakyat yang menyokong parti-parti lain. Angkara kuasa politik, angkara gila kuasa, angkara pernah menikmati kuasa ataupun pernah merasai 33 bulan ada kuasa, ada peruntukan, ada duit jutaan ringgit, ada kemewahan, boleh jadi menteri, boleh jadi timbalan menteri, boleh ada jadi esko, boleh dapat macam-macam. Tahu-tahu tak dapat kenikmatan yang pernah dia dapat dulu. Allahu Akbar. Dia mewujudkan perpecahan, dia mewujudkan syurga, akan neraka akan seseorang, benci-membenci seseorang, memburuk, tak ada reti rasa berterima kasih. Orang yang baru naik duduk di dalam kerajaan pun dapat buat perubahan, dapat buat sesuatu untuk nak bela rakyat, untuk nak menyelesaikan masalah rakyat. Depa yang dah berkuasa haram penjadah apa pun tak buat. Apa pun tak buat. Kan? Sehingga kan kepada parti lawan dia, apa dia tak kata geng, apa dia tak hentam geng, aduh, teruk geng, apa jenis manusia, apa jenis perangai. Duk kata letak kepiah atas kepala. Macam aku letak topi kan, ni letak kepiah atas kepala, letak serban atas kepala, mencaci hamun orang, mencerca, takbir, hina orang, maki orang, kata ke orang macam-macam, betul takbir. Siapakah yang perpecahan yang sebenarnya ni? Jenis wajah, aku nak tanya, wajah Islam ke yang ku cakap saat ni? Wajah Islam ke? Sehingga kan raja-raja Melayu pun naik fed up dengan mereka ni. Sehingga kan yang bakal yang di-Pertuan Agong pun naik fed up dengan puak-puak ni. Satu kumpulan ni yang kononnya dialah yang terpaling Islam, dialah terpaling Melayu, dialah yang terpaling tanah Melayu, dialah terpaling membela Melayu, dialah terpaling Palestin, terpaling itu, terpaling ini. Orang lain yang tak bersama dengan dia semuanya teruk. Ayat-ayat Al-Quran yang mana menceritakan kenikmatan syurga neraka, dia ambil dekat dia. Hak mana menceritakan bab syurga, nikmat-nikmat dunia, bidadari lah, itulah apa semua, dia ambil kat dia. Yang mana menceritakan soal-soal kezaliman, soal-soal neraka, soal-soal jahil, soal-soal yang teruk-teruk, dia boh dekat parti lawan dia. Apa jenis lah orang manusia macam ni. Dia tafsir Quran sesuka hati dia, ikut dia punya nafsu. Sedangkan perbuatan yang buruk ataupun tafsir-tafsir yang menceritakan perkara-perkara yang haram, perkara yang boleh masuk ke dalam neraka, boleh menjemput bala bencana, perpecahan, bermula daripada puak dia. Lepas tu dia tunding kepada pihak orang lain, pihak parti lawan dia. Dia aja yang paling bersih, dia aja yang paling sempurna, dialah yang terpaling apa. Jadi itulah, jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni, dan kita boleh tengok apakah arahan dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh bakal yang di-Pertuan Agong untuk tahun depan, kalau tak silap bulan Februari. Jom sama-sama kita tengok. Habis tu. Malaysia dijangkiti virus perpecahan, kata Sultan Ibrahim. Wow. Virus perpecahan. Tuanku Sultan ni tengok saya punya live VPN tuan. VPN. Hashtag VPN. Okey, sambil saya baca ni boleh tak tuan-tuan? Hashtag VPN pas tepu. Hashtag VPN tuan-tuan. Virus perpecahan. Sultan Johor dan bakal yang di-Pertuan Agong kata. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Amiruddin Sultan Iskandar hari ini bertitah
keutamaan baginda sebagai ketua negara menjaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan hanya wakil 220 orang wakil rakyat. Sultan Ibrahim bertitah pemilihan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong bukanlah satu kenaikan pangkat tetapi tambahan tanggungjawab. Saya merasakan negara ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu, iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik bersikap berbalah, caci mencaci, menabur fitnah, memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri, kata Sultan Ibrahim. Justru baginda menyeru semua pemimpin agar bertolak ansur dan hormat menghormati untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup. Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya ke-263 telah memilih Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun bukat kuasa 31 Januari 2024. Virus Perikatan Nasional, virus pembangkang ni tuan-tuan, disebut sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, bakal Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor. Dan saya orang kata apa? Saya bawa benda ini sebagai VPN, virus Perikatan Nasional. Kenapa virus, tuan-tuan? Kenapa virus? Ini perkara yang diorang tak faham. Diorang kata kami PAS adalah parti yang bersih. Kami adalah parti yang tidak ada terpalit dengan rasuah. Dia bukan tak terpalit dengan rasuah, tuan-tuan. Isunya adalah dia pandai simpan. Dia tak macam orang lain masuk akaun sendiri kan. Tak macam ada setengah parti tu masuk akaun sendiri. PAS bijak, PAS licik kan? So dia tahu benda ni. Apa khabar Sanusi? Sanusi apa khabar? VPN. 2 bekas pegawai didakwa MB Kedah tidak lagi boleh membungkam. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Kedah Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa 2 bekas pegawainya berkaitan unsur usaha sama perlombongan REE di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa berkata pendirian Sanusi penting setelah pemimpin itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatan selaku Menteri Besar dan pengurusi MBI berkaitan usaha sama perlombongan atau terlibat dalam kecurian. Sejak awal lagi Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RE. Kini 2 pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apa pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan kedua pegawai tersebut? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk 2 pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Semalam, bekas Setiausaha Politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan perlombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat REE Liana Maman atau Khalid melalui Syed Muhammad Sid Aluvi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara itu, bekas ketua eksekutif CEO MBI Malaysia, Menteri Besar Incorporated yang dipengerusikan oleh Sanusi sendiri iaitu Muhammad Sobri Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Al-Awsat semalam terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira 12 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah 4 juta ringgit daripada John Abad Pay sebagai dorongan untuk membentuk syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan REE melalui MOU di antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin sebelum ini berkata ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata, sebagai individu memimpin kerajaan negeri, Saifuddin sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak berlaku. Dan di dalam dakwaan itu juga Sanusi mengatakan bahawa dia akan menyaman Saifuddin Nasution. Tapi sehingga ke hari ini tidak ada surat saman tersebut. Setahu saya lah, saya mungkin salah, mungkin dah hantar, I might be wrong, tetapi tidak ada. Sebaliknya, 2 pegawai tertinggi, satu bekas setiausaha politik beliau sewaktu dia memerintah LAS PRN dan juga bekas bekas CEO MBI Menteri Besar Incorporated. Kedua-duanya didakwa sedangkan Sanusi kata dia tak tahu. Nah, tuan-tuan, kalau kita faham lobby, dia dibayar untuk apa?
Kenapa bayar setiausaha politik? Kenapa bayar CEO MBI? Tidak lain tidak bukan agar sebab pengurusinya kita kena faham. Tanah ini adalah urusan kerajaan negeri di mana final kelulusan adalah Menteri Besar. MBI di bawahnya pengurusinya Menteri Besar. So, bila duit itu dibayar, soalan kita, adakah Sanusi tak tahu? Adakah Sanusi tak dapat? Adakah Sanusi tidak meneliti perkara tersebut atau tak aware? Adakah Sanusi berani untuk menyatakan saya tak tahu? Ini semua orang bawah saya yang buat? Sebab kalau dia berkata demikian, maka menunjukkan dia tidak cekap dalam pentadbiran. Sehingga rasuah boleh berleluasa di bawah hidung dia sendiri. Di dalam rumah dia sendiri. Tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan. Pakai kopiah belum tentu dia tak terima. Belum tentu. Virus Perikatan Nasional, VPN. So, apa jawapan Sanusi sekarang tentang perkara ini? Apa penjelasan Sanusi? Di mana Sanusi? Kalau sebelum ini laju je dia membuat ni tau, membuat kenyataan, membuat statement, buat ceramah ni dekat Kemaman ni tengah pilihan raya kan. Tahu ceramah hentam. Ni dah modal ni tuan-tuan. Pas nak bercerita tentang integriti apa? Sampaikan, takutnya dia orang ni, sampaikan dia kena letak Menteri Besar Terengganu bertanding dekat Kemaman, tuan-tuan. Takutnya pas sekarang ini. Dan satu hal lah, satu kedua nama. Dia orang risau disebabkan janji yang tak dipenuhi di Kemaman tempoh hari, di Terengganu, bukan Kemaman saja. Mereka risau lepas ini mereka akan kalah dalam pilihan raya di Kemaman. Kalau kalah itu tuan-tuan, dahlah 4 orang melompat. 4 orang dahlah melompat daripada Perikatan Nasional. Kalau kalah dah jadi 5, tuan-tuan. Mana cukup jumlahnya? Okey geng, kita dah bersama dah dengan Iswadi. And dia kata dialah yang terpaling bersih, dialah yang terpaling bersih, suci dan berseri, dialah terpaling baik, dialah terpaling itu, dialah terpaling ini. Padahal dialah yang terpaling kotor sekali. Dialah yang terpaling pada akulah. And dah ramai lagi kawan-kawan aku semua pekat-pekat kata dialah yang terpaling jijik sekali. Politik jenis apa? Politik sampah yang macam mana? Perangai politik yang macam mana dia duduk tengah bawa sekarang ni? Amat memalukan. Apa jenis kan? Depa kata depa memperjuangkan demi agama Islam, demi negara, demi rakyat, tapi dia sendiri yang mewujudkan perpecahan. Memang benar kata-kata yang di Pertuan Agong. Ni rakyat Malaysia ada pelbagai kaum, ada 33 juta rakyat Malaysia kan. Cuba hampa bayangkan antara 33 juta ni terpecah kepada 10 pihak, apa yang akan berlaku? Isu yang itu isu kalimah Allah pun depa perdagangkan kan. Sedangkan kita belah tanah Melayu lah kan. Sabah Sarawak lain. Sabah Sarawak minoriti depa. Orang Islam tak ramai, orang Kristian yang ramai kot belah Sabah Sarawak. Sebab itulah memang raja-raja Melayu pun bersetuju kegunaan nama-nama Allah hanya Sabah Sarawak aja boleh. Di dalam negara kita orang bukan Islam tak boleh guna nama-nama Allah. Itu pun dia manipulate, dia kata kerajaan hari ini kerajaan yang terancam, kerajaan yang bermasalah, kerajaan itu tidak membela Islam. Aduh, kita pun kadang-kadang kita pun tak faham lah. Kan depa pun kena kita kena tahu sama kan pembentukan macam negara kita. Belah kita semenanjung, yes, tanah Melayu, majoriti memang Melayu Islam. Belah Sabah dan juga Sarawak, Melayu macam aku pun, tapi banyak keturunan sana kita, Iban, Kadazan, Bidayuh kan. Ada keturunan kok belah-belah sana, ada yang Kristian, ada yang Cina, ada yang macam-macam. Dekat sini ya kan. Siapa yang nak mewujudkan perpecahan? Cuba apa tengok, kenapa dekat Sabah dan Sarawak, rakyat Sabah dan juga rakyat Sarawak tidak terima parti PAS? Kenapa? Parti PAS bertanding, menang 1 kursi ya kalau tak silap aku. Kenapa rakyat Sabah Sarawak menolak parti PAS? Kan orang bukan Islam ataupun orang Islam kok belah sana, depa dah dapat menilai daripada jauh, depa dah dapat kenal PAS
Dia dapat kenal PAS daripada jauh. Depa tak perlu mai dekat-dekat pun. Depa tak perlu bergabung dengan PAS ke apa, depa tak perlu. Depa boleh tengok daripada jauh je. Terutama sekarang daripada media sosial. Depa perhatikan daripada jauh, depa dah dapat nilai. Inilah perangai parti PAS ni. Inilah ni kebusuk-busukan hati perangai-perangai parti PAS ni dengan memfitnah, mencecah, menghina. Oh, fitnah dulu minta maaf kemudian. Bila dah nak kena saman, bila dah naik ke level-level mahkamah, oh minta maaf. Itu je level-level parti PAS. Jadi inilah yang diperkatakan ajaran Syiah, ajaran Hadi Awang. Ajaran Hadi Awang. Kan? Sebab apa kita boleh tengok? Disebabkan Hadi Awang. Okey, peristiwa memali berlaku. Kafir mengkafir. Oh, perlembagaan lah apa semua kan. Perlembagaan penjajah. Allahu Akbar. Apa jenis orang ni, geng? Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Dengarlah nasihat Raja-Raja Melayu. Takkan boleh berlaku di dalam negara kita kalau Raja-Raja Melayu tidak bersetuju. Hampa duk kata nanti DAP nak buat tu, DAP nak buat ni. Kalau Raja-Raja Melayu tidak bersetuju, takkan berlaku, geng. Kalau mesyuarat kabinet tidak bersetuju, takkan berlaku, geng. Kalau di dalam parlimen tidak dapat 2/3, takkan berlaku, geng. Hampa boleh berkata-kata, hampa boleh provoke, hampa boleh menipu, hampa boleh fitnah macam-macam, tapi takkan berlaku. Awak hampa ingat ni ya, tak ada stage by stage je. Jadi perpecahan demi perpecahan yang dibawa oleh PAS ni pada aku sangat teruk dan sangat-sangat mengarut, sangat-sangat merugikan negara, dan kita akan berlaku lah seperti mana negara-negara, teman-teman negara-negara Islam yang lain. Islam berperang sesama Islam. Hebat tak hebat? Hebat kan? Kita orang Islam, kita lah negara kita, negara Islam yang paling aman damai. Tak ada berlaku pergaduhan antara kaum. Tapi mereka sengaja, mereka nak wujudkan pergaduhan. Mereka nak wujudkan perpecahan. Sebab tu orang kata virus Perikatan Nasional. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tuan. Assalamualaikum.